Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. So hari ini sahabat semua, kita dikejutkan ya dengan tindakan ataupun kenyataan daripada pentaksub. Pentaksub politik, penyokong pro kepada pembangkang Perikatan Nasional, mungkin juga PAS dan juga Bersatu, sahabat-sahabat semua. Kerana apa yang lebih mengejutkan kita, satu sebelum ini adalah pemain bola sepak kebangsaan ya telah disimba asid dan sebagainya. Namun tindakan daripada pentaksub politik ini untuk mengaitkan dua parti kerajaan dalam insiden ini adalah sesuatu yang lagi mengejutkan. Sampai begitu sekali imajinasi mereka, sahabat-sahabat semua, dengan membuat tuduhan yang tidak berasas ini. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda apakah kenyataan yang dibuat oleh pentaksub ini sehingga kenyataan itu mendapat reaksi dan juga respon daripada warga Malaysia, warga Maya khususnya. Jadi tanpa buang masa, saya ingin membacakan kenyataan ini. Ya, apabila dikatakan seorang individu berani mati kaitkan dua parti kerajaan terlibat dalam insiden pemain bola sepak. Ini antara kenyataan beliau ya, individu tersebut. I smell something ikan katanya. Maksudnya saya menghidu sesuatu yang mencurigakan. Mungkin menteri dan timbalan menteri dari DAP dan PG yang membayar pelaku-pelaku kejadian samun, simba asid dan pecah cermin kereta pemain-pemain bola sepak. Atas apa sebenarnya motif mereka berdua nak melakukan perkara terkutuk tersebut? Itu antara tuduhan ya yang dibuat oleh walaun-walaun mungkin juga pentaksub cyber trooper daripada pembangkang ya, sehingga membuat kenyataan sebegitu rupa. Dan kalau kita lihat kenyataan media ini, katanya seorang individu menjadi sasaran kecaman selepas cuba menimbulkan persepsi bahwa parti politik dalam kerajaan terlibat dalam insiden khianat terhadap 3 pemain bola sepak negara. Individu itu dalam hantaran di X menyebut dua nama parti di dalam Pakatan Harapan, mempersoalkan apa motif parti tersebut berbuat demikian. Katanya, saya menghidu sesuatu yang tidak kena. Mungkin menteri dan timbalan menteri DAP membayar pelaku-pelaku kejadian samun. Itu antara kejadian ataupun dakwaan ya yang dibuat ini. Hantaran itu bagaimanapun tidak dapat dikesan, dipercaya dipadam selepas orang ramai menyebut nama PDRM dan MCMC di ruangan komen untuk dakwaan itu disiasat. Bagi penyokong kerajaan, mereka menyifatkan dakwaan itu satu fitnah besar yang perlu diambil tindakan. Benar, saya setuju dengan kenyataan itu. Dan warga Maya juga banyak ya yang mengecam, mengkritik, menempelak kenyataan itu. Salah satunya Amir Hamzah. Katanya ini fitnah besar untuk pemimpin kerajaan perpaduan. Harap ada tindakan diambil kepada pemilik akaun Danilo. Itu nama dia lah. Daniel 03. Daniel 03. Hasil pemerataan akaun itu seringkali mengkritik parti-parti politik baik kerajaan maupun pembangkang. Syafiq Rahim menjadi mangsa khianat. Ya, ketiga, apabila cermin belakang kenderaan milik pemain bola sepak itu dipecah menggunakan tukul di Jalan Seri Gelam menghala Pantai Lido, Johor malam tadi. Menurut perkongsiannya di akaun Instagram itu, kejadian tersebut berlaku kira-kira pukul 10.05 malam ketika beliau selesai mengambil barang di pusat latihan JDT Seri Gelam. 3 Mei lalu, pemain Terengganu FC Muhammad Akyar ya Abdul Rasid cedera dipukul dengan sebatang besi boleh laras oleh dua lelaki dalam kejadian bermotifkan samun di sebuah apartmen. Dan kemudian pemain Selangor FC Faizal Halim pula disahkan melejur tahap 4 terkena simbahan asid di pusat membeli belah Petaling Jaya pada 5 Mei yang lepas. Jadi ini antara perkara sahabat semua, bagi saya kenyataan yang dibuat oleh individu yang membuat tuduhan liar ini adalah satu perkara yang amat serius, dan kita mengharapkan tindakan wajar, tindakan penyiasatan harus dibuat untuk individu seperti ini yang membuat dakwaan menjadikan DAP kambing hitam ya dalam perkara-perkara. Semua salah DAP, salah. Ini memang kalau bukan PAS lah, memang salah ya. Penyokong tegar pentaksub daripada parti PAS. Kalau kita lihat PAS ini sentiasa ya menyalahkan
parti DAP. Walaupun mereka mungkin terjatuh semasa makan, itu juga salah DAP. Itu antara fikiran yang sudah ditanam ya ke atas penyokong-penyokong mereka. Dan hari ini YB Saifuddin Nasution juga dalam masa yang sama membuat satu kenyataan ya, bagaimana Saifuddin berkata simpati pada Faizal dan yakin polis buat siasatan dengan terperinci. Jadi itu antara kenyataan ya daripada Menteri KDN, yaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, yang mana beliau menzahirkan rasa simpati dengan kejadian serangan asid ke atas pemain bola sepak negara Faizal Halim. Katanya, saya secara pribadi turut bersimpati atas kejadian yang menimpa bintang bola sepak negara Faizal Halim yang disimbat asid baru-baru ini. Jadi katanya, mohon sama-sama kita doakan supaya Faizal lekas sembuh dan kembali semula menyarung jersey Harimau Melaya. Buat keluarga Faizal, semoga kuat dan tabah dalam menghadapi ujian ini, katanya dalam satu hantaran dalam Facebook malam tadi. Saifuddin juga menyuarakan keyakinan polis akan menjalankan siasatan terperinci berhubung dengan insiden itu. Pada ahad lepas, arena bola sepak tempatan dikejutkan apabila Faizal menjadi mangsa serangan simbahan asid di sebuah pusat beli bola di Petaling Jaya, Selangor. Pemain sayap Selangor FC berusia 26 itu disahkan mengalami kelucuran tahap 4 selepas menjalani pembedahan pertama pada malam hari kejadian dengan pergerakan dan percakapan yang turut terbatas. Ia merupakan kejadian kedua melibatkan pemain bola sepak pada minggu ini selepas pemain Terengganu Akyar Abdul Rashid cedera di kepala dan kaki selepas diserang dua penyamun di kawasan kediamannya pada Kamis yang lalu. Itu dia, semalam lagi Syafiq Rahim dipecahkan kereta, sahabat-sahabat semua. Jadi ini antara perkara ataupun update ya daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution. Dan kalau kita lihat kenyataan daripada pihak polis, ya saya juga menarik ya untuk kita kongsikan bersama, mengatakan bahwa polis tolak dakwaan ada komplot besar dalam serangan terhadap pemain bola sepak seperti mana yang sedang berlaku hari ini. Itu antara kenyataan ya daripada polis Diraja Malaysia dari Bukit Aman ya, yang menolak dakwaan terdapat komplot antara ahli politik, polis dan Samseng di sebalik serangan terhadap 3 pemain bola sepak tempatan ya, Akyar Rashid, Faizal Halim dan juga Syafiq Halim. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman, Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, sekurang-kurangnya 1 akaun media sosial yang berkongsi dakwaan sedemikian menggunakan profil palsu. Jadi memantau situasi, kami ada jumlah akaun palsu pada masa ini. Kadang-kadang ada muncul, selepas itu tiada, katanya. Kita meminta bantuan SKMM, ya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk bantu polis di Raja Malaysia dalam mengenal pasti pemilik akaun media sosial ini, kata Suhaili semasa satu sidang media di Bukit Amanah hari ini. Terdahulu Ketua Polis Negara juga berkata pihaknya sedang mengenal pasti seorang pemilik media sosial yang dikenali sebagai Muhammad Suris Imran berhubung kenyataan mengenai serangan asid ke atas Faizal, tonggak skuad Harimau Melaya. Dan media sosial itu juga mengaitkan istana dalam komplot itu. Sampai sekali lagi istana dikaitkan, sahabat-sahabat semua. Memang mereka semua ni sudah mabuk ya dengan isu-isu seperti ini digunakan untuk dikaitkan juga ya dalam politik dan sebagainya. Begitu terdesaknya mereka, sahabat-sahabat semua. Jadi apa pandangan anda berkaitan dengan isu ini? Anda boleh berikan di dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apa-apa kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tubuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.